Ustaz, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sahabat saya Puan Nurhayati, seterusnya pada saudara-saudari para pendengar Radio IKIM yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat serta inayahnya pada petang ini kita terus diizinkan berada dalam suasana yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita akan lakukan ataupun yang sedang kita lakukan, yang telah kita lakukan tidak lari daripada ibadah. Kerana kita yakin bahawa sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan dan ketenangan hanya pada kita mentaati Allah, mengikut jalan dan sunnah yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada petang ini, untuk menyambung perbincangan kita pada minggu-minggu yang sebelumnya, saya akan insya-Allah berkongsi dengan anda semua tentang bagaimana kita nak 24 jam beribadah. Kita telah ditegaskan, kita telah buat peneguhan pada minggu yang lalu bahawa tujuan hidup manusia hanya sahaja adalah untuk beribadah. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi artinya ibadah ini adalah kerja seluruh hayat kita. Dan 24 jam kita kena beribadah. Artinya kita tidak boleh buat kerja lain. Hanya untuk menjadi hamba Allah semata-mata. Jadi di sini mungkin timbul satu pertanyaan, kalaulah semuanya adalah untuk ibadah, 24 jam kita beribadah, bila kita nak kerja, bila kita nak cari makan, bila nak berhibur, kalau asyik solat, zikir dan wirid serta membaca Al-Quran semata-mata. Mungkin ini ada setengah-setengah yang bertanyakan begitu. Tetapi saya kira ini tidak akan timbul kerana soal ibadah ni soal common dah sekarang. Kita faham bahawa para ulama telah membantu kita untuk mentafsirkan ayat Quran yang pendek daripada Az-Zariyat ayat 56 ini, bahawa ibadah itu terbagi kepada 3. Ulama telah memberikan penjelasan, tafsiran untuk memudahkan kita. Yang pertama, ibadah asas namanya, yang dikatakan ibadah tu ta'abudi dalam istilah Arabnya. Yang kedua, ibadah sunat yang dikatakan taqarrubi, dan yang ketiga ibadah umum ataupun yang lebih dikenali sebagai amal soleh. Mari kita lihat secara selayang pandang satu-satu ibadah ni. Yang pertama, ibadah asas. Apa dia ibadah asas? Ibadah asas ialah mempelajari, memahami serta meyakini rukun iman yang 6. Ini ulang kaji sajalah. Pertamanya percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat dan qada dan qadar. Semua berbentuk percaya. Tak ada action. Semuanya soal belief system, soal keyakinan dalaman. Termasuk dalam ibadah asas ini juga mempelajari, memahami serta mengamalkan. Tadi meyakini, sekarang mengamalkan rukun Islam yang 5. Pertama, mengucap kalimah syahadat. Dah ada action dah. Kita kena ucapkan. Tak boleh diamkan. Kena ucapkan. Yang kedua, kena mendirikan solat. Kemudian mengerjakan puasa, mengeluarkan zakat dan naik haji. Bagi mereka yang mampu. Yang ini dah ada tindakan bagi kita. Ini yang dikatakan fardu ain, mandatory. Tidak boleh diwakilkan kepada siapa. Artinya, setiap orang Islam yang mukallaf, dia inilah ibadah yang asas dan teras serta perkara yang utama dan pertama sekali. Ini yang dikatakan. Sebab itu bila kita katakan ibadah asas, dia merupakan foundation. Kalau umpama pokok, dia umpama akar tunjang pokok itu. Kalau umpama bangunan, dia foundationnya. Yang kita piling tu, itulah ibadah asas. Sebab itu kerana apa? Ibadah asas ini merupakan akar tunjang ataupun tapak yang kukuh pada bangunan, kerana dialah yang membentuk pandangan hidup kita. Daripada keyakinan akan membentuk pandangan hidup kita, yang orang sekarang ni kenal sebagai mindset worldview. Pandangan hidup macam mana ditentukan oleh iman kita, dalaman kita tadi. Dan ini akan membentuk sistem nilai kita. Sistem nilai, orang kata apa yang berharga dalam hidup kita, apa yang benar, apa yang baik, apa yang betul dalam hidup kita ditentukan oleh
belief system kita, oleh rukun iman dan rukun Islam kita. Dan inilah punca sama ada orang tu menjadi baik kalau dia yakin kepada rukun iman yang 6 ni, dan rukun Islam yang 5 kalau dia mengamalkan, ataupun dia jadi sebaliknya kalau dia mengabaikan atau meminggirkan rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Sebab tu dalam hadis-hadis, kalau kita banyak hadis-hadis yang apabila ada perintah buat ataupun perintah larang, dia bermula daripada barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, adalah ia menghormati jirannya. Contoh, begitulah banyak ya. Begitu juga ayat Quran selalunya apabila berbunyi dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, barulah ada perintah suruh dan perintah larang ya. Kalau ya ayuhan nas tu tidak ada lagi ya. Dia hanya berkata soal tauhid, pemantapan dalaman, soal ini dah ada. Soal artinya orang yang beriman saja yang mampu melaksanakan apa yang Allah suruh dan apa yang dilarang oleh Allah. Itu ibadah asas yang dikatakan fardu ain. Yang kedua yang dikatakan ibadah sunat ataupun yang dikatakan takarrubi ya, takarrubi. Ini adalah ibadah amal-amal ibadat-ibadat yang selain daripada untuk melengkapkan ibadah asas tadi. Contoh ya, solat 5 waktu itu ibadah asas. Solat-solat sunat macam solat yang mengiringi solat rawatib tadi, solat duha, solat isyraq atau solat hajat, solat yang dikatakan solat istikharah dan sebagainya, itu adalah ibadah sunat ya. Haji adalah ibadah asas, tetapi umrah adalah ibadah sunat. Puasa di bulan Ramadan ibadah asas, tapi puasa pada Isnin Khamis, puasa 6 dan sebagainya, itu yang dikatakan puasa sunat. Baca Quran, zikir, wirid dan sebagainya, itu termasuk semuanya ibadah sunat. Fungsi ibadah sunat ini yang pertama untuk menampung kalau ada defek ataupun kekurangan dalam ibadah yang asas tadi ya. Jadi kalau solat sunat dia menampung kekurangan dalam ibadah asas tadi ya. Jadi umrah menampung kekurangan dalam ibadah haji tadi ya. Jadi itu yang pertama. Fungsi yang pertama ibadah sunat adalah untuk menampung kekurangan dalam ibadah asas. Fungsi yang kedua banyak ya, tetapi fungsi kita ambil yang besar-besar saja. Fungsi yang kedua ialah bila kita katakan takarrubi, yang dikata maksudnya akrab dengan Allah. Bila orang melaksanakan ibadah sunat, ia mendapat kasih sayang kepada Allah, dapat akrab dengan Allah sebab dia melaksanakan sesuatu yang ekstra, yang lebih. Kalau tadi ibadah wajib itu memang tuntutan, tetapi ini dia buat lebih ya, dia buat lebih supaya mendapat kasih sayang daripada Allah. Contoh ya, katalah hari ini memang di luar hujan ya. Mungkin ada ibu bapa yang berpesan kepada anak-anak sebelum tinggalkan bekerja pagi tadi, kata kalau hujan tolong angkat kain ya di penyidai ataupun di jemuran tu, angkat kain. Jadi okey, bila balik ni kita balik je tengok bukan setakat anak kita tu dah angkat kain, tetapi dah digosoknya, dah dilipatnya ya. Ekstra lebih daripada apa yang kita, tentulah kita jatuh sayang kepada anak yang begitu. Jadi begitulah ya dalam hubungan kita dengan Allah. Apabila kita melakukan sesuatu yang kita yang kata ekstra, maka Allah sayang kepada kita. Malangnya dalam masyarakat kita ni kadang-kadang ibadah sunat ni sering diabaikan. Kerana apa? Tengok takrir sunat. Apa takrir sunat? Dia kata jika dibuat berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kedudukannya tinggal pun tak apa ya. Jadi tinggal pun tak apa tu yang benar. Sepatutnya jika dibuat berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa, kedudukannya eloklah kita buat. Kerana kita akan mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya ya, kalau contohnya berdoa ya. Berdoa ni ibadah sunat. Kita berdoa bukan nak memberitahu Tuhan apa yang kita nak ya, kerana tanpa diberitahu Allah dah tahu dah gerakan hati kita, lintasan apa semua Allah. Jadi kita dituntut juga berdoa. Udu'uni ya, kata Allah. Untuk berdoalah. Kenapa kita dituntut berdoa? Berdoa itu lambang sifat kehambaan kita kepada Allah ya. Sebab dengan berdoa kita mengaku miskin, mengaku mengharap, mengaku jahil, mengaku lemah ya. Ini sifat kehambaan. Jadi apabila kita misal kata mengakui diri kita hamba, yang lemah, yang tidak berdaya, meminta-minta kepada Allah,
maka waktu itu jatuh kasih Allah kepada kita. Jadi ini fungsi ibadah sunat. Jadi jangan dipinggirkan ataupun jangan diremehkan atau diperkecilkan tentang peranan ibadah sunat. Karena apabila ibadah sunat, kita dapat kasih sayang Allah, dan apabila kita dapat kasih sayang Allah, kita dapat pembelaan daripada Allah. Baik, ibadah yang ketiga, ringkas-ringkasnya ya, ibadah umum, iaitu apa saja perbuatan, apa saja aktiviti selain daripada ibadah asal dan ibadah sunat, semuanya termasuk dalam ibadah umum. Ini yang dikatakan lebih luas lagi, iaitu ruang lingkup amal soleh, ya. Makan, minum kita, bekerja kita, tidur baring kita, berhibur kita, ya, memandu kereta waktu sekarang ni kan, sebenarnya apa saja membangunkan ekonomi, membangunkan pengurusan dan pentadbiran, semuanya termasuk dalam ibadah umum, ya. Jadi ibadah umum ni lah yang banyak memakan masa dan tenaga kita. 70% hingga 90% tenaga kita dalam ibadah umum, ya. Kalau kita tengok, ini yang dikatakan ibadah yang dikata fardu kifayah. Tadi fardu ain, yang ini fardu kifayah. Di sinilah letaknya ataupun terserlahnya keindahan Islam. Contohnya, Yati, kalau kita buat satu metafora ataupun pelambangan ibadah-ibadah ni dengan sebatang pokok, akar tunjang dan juga batang pokok itu ialah ibadah asas. Akar tunjang dan batang pokok itu adalah ibadah asas. Manakala dahan-dahan yang besar tu, ini persoalan fardu kifayah, iaitu ibadah umum. Manakala daun-daunnya itu adalah ibadah sunat. Ya, jadi kita nampak dah, ya, bahawa kalau hanya ada akar, hanya ada batang, orang tak panggil pokok, ya, orang panggil apa? Tunggul saja, ya. Ataupun kalau di atas tu bagus semuanya, daunnya banyak, batangnya, dahannya banyak, tetapi akar tunjangnya reput, akan jatuh, akan roboh saja, pokok tu tak kukuh dan sebagainya. Jadi inilah kalau dikatakan satu pelambangan metafora, tentang ibadah-ibadahnya. Namun kalau kita lihat, secara ketiga-tiga ibadah ni, ibadah asasnya, ibadah sunatnya dan ibadah umum ni, selalu berlaku kealpaan dan ketirisan ataupun kebocoran dari segi fokus kita dan masa kita ialah dalam ibadah umum. Kita tak terasakan. Jadi sebab itu Yati, bagi saya, mari kita fokuskan kepada ibadah umum. Bukan maksudnya ibadah asas dan ibadah sunat tu tak penting, tetapi memang sering dah diceritakan di masjid-masjid yang kita tengok dari dulu pun kita dah belajar solat tu satu ibadah, yang kita puasa, dan selalu diceritakan. Jadi izinkan saya dalam waktu yang singkat ini fokus kepada ibadah umum, kerana ibadah umum ni kadang-kadang kita tahu itu ibadah tetapi kita tak terasa, tak sedar kata ibadah. Contohnya, kadang-kadang kita tahu kerja tu satu ibadah, tapi kita tak terasa kerja tu satu ibadah. Macam mana yang saya maksudkan begini, kita lihat macam mana, contoh, Yati, katalah kita musafir keluar negara, jauh, di situ nanti kita lewat sampai ke bilik hotel, dan kita musafir ni seorang-seorang. Kita tak bawa keluarga kita tak bawa kawan-kawan kita, kadang-kadang ada jet lag lagi, kita datang terlalu mengantuk masuk balik hotel, dan tak berapa jam kemudian kita dah dalam penerbangan, dah masuk waktu subuh, Jadi ibadah asas ni, waktu subuh ni ibadah asas. Jadi kita bangun juga dalam keadaan terhoyang-hayang kerana terlalu mengantuk, kata keletihan lagi, tetapi kita bangun juga kerana Allah kita bangun. Kita bangun solat subuh 2 rakaat. Kita tak mungkin buat walaupun tak ada orang jadi 1 rakaat, kita buat 1 rakaat terus kita tidur. Tak ada siapa-siapa di keliling kita. Kita tak akan buat macam tu, kerana kita sedar solat itu satu ibadah, satu kewajipan yang Allah melihat kita dan siapa yang kita nak tipu. Tetapi dalam ibadah umum, contohnya, kadang-kadang kita tak sedar bahawa itu satu ibadah juga dan itu satu pengabdian. Contohnya apabila kita bekerja. Kadang-kadang waktu kita bekerja, kita ada curi tulang, curi masa. 2 rakaat solat subuh kita tak potong jadi satu, tetapi waktu kita bekerja, kita ada curi masa, curi tulang dan sebagainya. Kadang minta maaf, kadang-kadang di satu tempat yang kadang-kadang semua pekerjanya majoriti Islam, kualiti kerja, produktiviti menurun. Bila kita tanya pihak human resource kenapa, apa puncanya, semasa bekerja layan Twitter, layan Facebook dan sebagainya. Jadi fokus tu dah tersasar. Jadi sedangkan
Ibadah umum ni pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan tanggungjawab keduniaan, tetapi tanggungjawab ukhrawi yang ada dinilai oleh Allah. Kita bukan hanya untuk bekerja untuk majikan, tetapi kita bekerja untuk Allah, untuk Tuhan, ya. Jadi kenapa kita tak rasa? Sebab kita anggap ini kadang-kadang tahu itu sebagai ibadah, tetapi tak rasa itu satu ibadah. Satu contoh lagi Yati, ya, bulan puasa. Katalah kita dah besar-besar macam ni lah, bukan masa kecil-kecil dulu, dah besar, ya. Kita mandi dalam bilik air, ya, seorang-seorang, ya. Kita mandi, tiba-tiba air yang mengalir dari atas tu, atau yang kita cedok tu, masuk dalam mulut kita. Tak ada siapa dalam bilik air, kita akan luahkan, betul. Kerana kita sedang berpuasa. Kita tak mau batal puasa, kan? Tak mau terlibat perkara yang haram. Tetapi malangnya, integriti, sifat amanah, kejujuran yang sama ketika menjaga puasa yang kita tak minum setitis air pun, kita tak aplikasikan dalam kerja. Kadang-kadang kita malu, kerana orang-orang Islam terlibat dalam rasuah, ya, terlibat dalam, kita tengok kadar tinggi rasuah, ya, banyak juga, ya, ramai juga orang-orang Islam yang terlibat, dan kadang-kadang dalam institusi yang sinonim dengan Islam. Minta maaf saya cakapkan begini, ya. Jadi kalau kita tanya pada orang yang makan rasuah ataupun orang yang orang kata buat urusan under table ni, bawah meja ni, dia minum tak pada bulan puasa, curi minum tak? Tak mungkin, ya. Tetapi dalam kerja yang itu juga ibadah, dia tak terasa itu satu ibadah dan pengabdian kita kepada Allah. Malang kita kadang-kadang orang bukan Islam, ya, lebih jujur, lebih ada integriti berbanding dengan kita. Padahal agama kita sebenarnya Islam menitik beratkan, ini juga satu pengabdian kita kepada Allah. Baik, Yati, ya. Yang dimaksudkan ibadah 24 jam tu bagaimana? Cuba kita tengok, ya. Contoh, kita tengok seharian dalam kehidupan seorang Islam, ya. Bangun tadi, kita bangun daripada tidur, ya, kita baca doa, ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilan nusyur. Itu ibadah apa? Ibadah sunat. Ibadah sunat dah kita mulakan bangun tidur. Kemudian kita pergi ke bilik air, ambil wuduk. Kemudian kita dirikan solat subuh. Itu ibadah apa? Ibadah asas. Ibadah sunat, ibadah asas. Kemudian kita bekerja. Termasuk ibadah umum. Kemudian waktu zuhur, kita solat, ibadah asas balik. Kemudian lepas solat mungkin kita makan, ibadah umum. Jadi yang dikatakan ibadah 24 jam tu ialah berlaku perpindahan daripada satu ibadah ke satu ibadah. 3 saja. Ibadah asas kepada ibadah sunat kepada ibadah umum, atau ibadah umum kepada ibadah asas balik ibadah sunat. Jadi yang dikatakan 24 jam kita beribadah itu ialah berlakunya perpindahan dari satu ibadah ke satu ibadah. Tidak ada perkara yang keempat. Hanya 3. Ibadah asas, ibadah sunat ataupun ibadah umum. Kalau kita dapat aturkan kehidupan kita 24 jam begitu, maka 24 jamlah kita dikira sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang cantiknya ajaran Islam, yang dikatakan Islam itu is a way of life. Artinya apabila kita melaksanakan ibadah asas, rukun iman dan rukun Islam, kita jaga ibadah sunat dan kita jaga fardu kifayah tadi, mendirikan ekonomi, ya, kita bekerja, kemudian kita melaksanakan perkara-perkara yang harus tu atas kerangka ibadah, maka semuanya itu kita nampak indahnya Islam tadi. Macam satu pokok tu indah bila akar tunjangnya kuat, batangnya kokoh, dahannya banyak dan daun-daunnya yang rimbun. Akhir sekali, bayangkan. Kalau kita lihat sebagai satu perbandingan supaya kita nampak, ya, solat 5 waktu. Ini nak fokuskan pentingnya ibadah umum, ya. Pentingnya ibadah umum. Solat 5 waktu ibadah asas, ya. Satu solat daripada takbiratul ihram sampai kita bagi salam yang akhir agak-agak berapa minit, agak berapa minit itu, agak 5, 6 atau 7 minit lah. Itu lebih kurang. Itu yang biasa, ya. Yang amatur, yang profesional ada sampai setengah minit pun ada laju, Itu bergurau sajalah, ya, kita kata. Tapi lebih kurang 5 minit. Kalau 5 minit satu waktu, 5 waktu 5 kali 5 baru 25 minit. Jadi kalau 24 jam tolak 25 minit, berbaki 23 jam 35 minit. Allah minta kita beribadah 24 jam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalaulah ibadah itu hanya boleh dilaksanakan melalui solat semata-mata, kita baru luangkan masa 25 minit. Cabaran kita ialah 23 jam 35 minit lagi, ke mana kita gunakan kalau kita tak jadikan itu satu ibadah. Cuba kita tengok. Kalaulah ibadah itu boleh kita laksanakan di surau dan di masjid saja,
Lebih banyak kita banyak di luar surau dan luar masjid masa kita. Kalaulah ibadah kita hanya apabila kita berdialog dengan Allah, memohon, meminta. Berdialog maksudnya bukan berdialog bercakap, tapi kita membaca. Dalam solat tu artinya kita memohon kepada Allah, merintih kepada Allah, betul, mengadu pada Allah, kita mengemis kasih sayang Allah dalam solat, ya. Artinya waktu tu kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak tanya, dalam satu hari lebih banyak kita bercakap dengan Allah ke kita bercakap dengan manusia? Lebih banyak kita bercakap dengan ahli keluarga kita, dengan teman sekerja kita, dengan sahabat-sahabat dan handai taulan kita, ya. Jadi soalnya sekarang, bagaimana ketika kita bercakap dengan manusia, itu juga nak dijadikan ibadah. Inilah yang penting. Nanti insya-Allah setakat perbincangan ini pada minggu hadapan kita cuba tengok insya-Allah kalau diizinkan Allah bagaimana dan apakah syarat-syaratnya supaya apa yang kita lakukan semua menjadi ibadah. Jadi makan minum kita macam mana jadi ibadah, shopping kita macam menjadi ibadah, kita memandu jadi ibadah. Semua tu nanti ada syarat-syarat yang kita akan perincikan. Sekadar masa ini kita lihat bahawa ibadah tu terbagi pada 3, ibadah asas, ibadah sunat dan ibadah umum. Laksanakan insya-Allah kita dikatakan 24 jam dalam beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, telah pun kita memulakannya info ataupun perkongsian pada petang ini menerusi Mukmin Profesional bersama Yang Berbahagia Ustaz Fahrul Muhammad Joy berkenaan tajuk kita 24 jam beribadah. Dan selalu kita berkira-kira, ya, berapa lama kita berbicara dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dan waktu ini adalah waktu yang sesuai, ya, kita audit semula berapa lama sebenarnya kita beribadah ataupun berdialog dengan pencipta kita sendiri. Dan waktu ini juga untuk kita sama-sama nak raikan rakan pendengar kita yang ingin mengutarakan soalan di 0362051500, juga menerusi Facebook IKIM FM, dan tidak ketinggalan menerusi SMS dengan menaikkan IKIM, carakkan pertanyaan anda dan hantar ke 39111. Dan mungkin waktu ini, ya, Ustaz, kita ambil pemanggil pertama di talian untuk sama-sama kita raikan persoalan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya Kak Normah dari Bangi. Kak Normah dari Bangi. Silakan Kak Normah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanyalah, adakah dikira ibadah jugalah dalam hal kalau saya nak hentikan mak saya daripada baik dengan kakak dia sebab kakak dia mengamalkan sihir? Kan itu dah syirik kan Ustaz. Jadi dalam pada tu kan kita jadi konflik lah. Macam dia rasa saya nak putuskan hubungan silaturahim kan. But I want to try to do something lah. Ya Ustaz. Terima kasih Ustaz, saya dengar, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ambil satu lagi panggil Mukti ini untuk sama-sama kita raikan rakan pendengar kita di talian. Assalamualaikum. 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 Tak bersedia. Kita ambil panggil seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Jamalia daripada Kota Kinabalu. Siap dengan Ustaz. Puan Jamalia, silakan. Ya, so saya nak tanya, tapi ini tak ada kaitan jugalah dengan ibadah. Tapi Ustaz boleh tak komen tentang aktiviti gay dan lesbian ni lah yang I think ramai jugalah bangsa kita Melayu yang terlibat. Terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ambil satu lagi pemanggil untuk sama-sama kita raikan waktunya. Assalamualaikum. Salam. Ya, siapa tu? Saya Suryani ni daripada sekarang ni di tepi Pantai Morik ni. Ya, Puan Suryani, silakan. Betul-betul, saya kebetulan terdengar radio akhirnya. Alhamdulillah lah, ni ada kaitan dengan situasi saya ni. Saya seorang lah ni. Saja nak tengok kebesaran Allah. Saya fikir juga inilah cara nak mudah memikirkan bukti Allah tu sebenarnya. Allah jelaskan dalam Quran, Allah Maha Esa, Allah Maha Pemurah, luas sangat lautan ni pun. Tapi tengok manusia kat tepi tu pun kecil je, dan nampak Allah punya beri rezeki hebat. Jadi macam saya buat macam ni, macam mana ni kalau kita fikir kebesaran Allah tu kan. Terima kasih atas soalan. InsyaAllah akan dijawab. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana tu kita mulakan daripada Puan Normah tadi? Ya, pertamanya saya memohon ampunan maaf kerana kadang-kadang apabila kita nak memberi pandangan, kita terhad sangat saya punya sumber ataupun fakta dan datanya.
kita hanya mengambil pandangan daripada satu sudut saja, itu sudut pemanggil saja kan. Jadi untuk berlaku adil kadang-kadang kita kena melihat daripada semua pihak kan. Tetapi dalam waktu yang terhad dan terbatas ini, kita hanya mengambil satulah, tak apalah ya, kita cuba. Sebenarnya ada dua Puan Norma tadi ya, dua-dua kita nampak dua-dua itu suatu yang dilarang. Pertama, kalau benarlah melibatkan syihir ini satu dosa ya. Suatu yang mungkar, kemungkaran. Yang kedua, memutuskan tali silaturahim juga adalah satu kemungkaran. Satu kemungkaran. Jadi, bagaimana kita nak pastikan? Contoh yang pertama sekali, apakah itu benar-benar syihir? Itu benar syihir. Yang ini sukar. Sebab syihir ini ada pakar saja, pakar saja yang tahu bagaimana apa orang yang dah terkena syihir dan sebagainya, apakah itu memang yang diamalkan oleh kakak tu betul-betul sihir ya. Jadi pastikan. Jadi untuk itu rujuklah pada ahlinya ya, ustaz-ustaz yang ada kemampuan, yang ada kepakaran untuk menilai yang itu benar-benar sihir. Okey, katalah memang benar sihir, memang memang kakak tu mengamalkan sihir. Bagaimana keadaan kita supaya kita nak memutuskan pula hubungan ibu kita dengan kakak tu, yang sebagainya. Jadi saya berpandangan begini ya, kalau boleh diusahakan, sebab kita mencegah kemungkaran itu tanpa memutuskan tali silaturahim. Itu pentingnya ya. Dua-dua lah kita mencegah sihir, pada masa yang sama kita tidak minta mak kita memutuskan tali silaturahim dengan kakak kita. Sebab kedua-duanya memutuskan tali silaturahim pun tak elok. Kalau boleh diusahakan begitu. Tapi sekiranya mak dah terpengaruh, dan membuat perkara-perkara yang turut ditarik ke arah itu, maka pada waktu itu kita boleh menyekatnya. Dengan memberitahu, dengan memberi penjelasan kepada mak tentang apa perbuatan kakak kita di sudut itu saja. Di sudut sihir itu saja kan. Kita tak boleh pukul borong semuanya. Jadi di sudut itu mak kita tak boleh ikut. Tapi di sudut yang lain yang kakak ni yang buat-buat ni okey. Jadi yang itu je yang kita tak ikut. Di situlah kita tak boleh macam tu kita tak boleh. Contoh kalau kita dalam Islam, kalaulah ibu bapa kita bukan Islam, kita dah masuk Islam, kita pun tak boleh memutuskan tali silaturahim kan. Jadi kita kena menghormati ibu bapa, ada haknya walaupun dia bukan Islam. Apatah lagi kalau terlibat dengan sihir ni, kalau benar memutuskan tali silaturahim itu tidak boleh tetapi apa yang kita boikot saja, yang itu saja perbuatan sihir itu saja yang kita boikot, dan kita menjelaskan kepada ibu kita. Yang penting saya rasa itu penting supaya kita benci perbuatannya orang kata, tetapi tidak benci orangnya. Itu saja yang kita kata. Dia tetap kakak kita. Dia tetap kakak kita. Dan selalunya dalam berhadapan dengan soal kemungkaran ni, kadang-kadang kita membuat kebaikan kepada seorang itu kadang-kadang lebih melembutkan hatinya. Jadi sihirnya kita lawan. Kita tangkis dengan ayat Quran, dengan pengubatan-pengubatan yang kita yakin tetapi pada masa yang sama kita berani untuk berterus bersilaturahim. Jangan takut kan. Sebab benda ni terlalu orang kata maknawi, terlalu tak nampak. Nanti saya takut timbul fitnah. Kalau nanti kenapa you tak tegur dengan kakak you? Kakak I mengamalkan sihir. Macam mana kita nak kata macam tu orang kata apa buktinya? Jadi susahlah. Kita akan bagi tahu semua orang dan akan melibatkan ramai lagi dan banyak lagi masalah yang mungkin dikotori fitnah dan sebagainya. Itu yang saya boleh jawablah. Yang kedua tentang Kak Jamliah, tentang Kota Kinabalu ni, yang ini tentang aktiviti gay. Kita dah tahulah perlakuan umat Nabi Lut ni memang haram, memang terkutuk yang kita kata. Cuma kadang-kadang kalau kita tengok apa sebabnya? Sebab kadang-kadang kita hanya melihat buahnya saja, tetapi kita tak lihat sebab-sebabnya. Sebab itu bagi saya yang paling penting ialah sebab-sebab timbulnya gay ni perlu dijaga. Contohnya dalam Islam, umur 7 tahun disuruh solat
10 tahun kalau tak solat dipukul, boleh dirotan dan kena pisahkan tempat tidur. Itu penting ya. Jadi apakah sekarang ibu bapa kita semua kalau yang mendengar ni umur 10 tahun tu betul ke dah pisah tempat tidurnya ya? Gitu. Kemudian kita kena lihat kecenderungan kadang-kadang ibu bapa ni target anak nak anak perempuan, dah siap dah baju anak perempuan, tiba-tiba anak lelaki. Bila anak lelaki dibesarkan cara perempuan. Akhirnya begitu kan. Jadi timbul juga ini soal pendidikan, soal tak redha dengan ketentuan daripada Allah ya, kita gitu. Ni kita kena jaga ni Yati begitu juga kalau kita lihat kita sebagai ibu bapa kena lihat ada kecenderungan anak-anak kita yang berbeza, yang abnormal. Kita tahu anak kita kan. Jadi awal-awal lagi kita tangkis dah. Kan, kalau dia lembut tu suruh keraskan sikit. Orang kata suruh dia belajar benda yang keras ya, contohnya seni pertahanan diri ke ataupun aktiviti lasak supaya dia keluar daripada kecenderungan yang itu ya. Itu saya pesanlah ya. Jadi apa yang berlaku sekarang ni itu kita tak komen lah, sebab apa, kita dah tahu hukumnya apa ya, tetapi kita sebagai bapa kena ada tindakan proaktif. Gitu. Yang ketiga, selamat beristirahatlah di Pantai Murib ya. Sebenarnya apabila kita melihat laut kita banyak yang kita boleh iktibar melalui laut ya. Saya dah katakan what you see is what you get. Apa yang kita lihat itu yang kita akan dapat ya. Kalau kita duduk di tepi laut, jangan hanya lihat laut tetapi cuba rasakan kebesaran pencipta laut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau kita tengok laut itu kan, kenapa dia masin? Contoh kenapa dia masin? Kalau dia tawar macam mana? Ini kalau kita nak lihat kebesaran Allah, kebesaran. Kalaulah laut tawar, nescaya semua kotoran-kotoran di dunia ini semua mengalir ke laut. Semua mengalir ke laut. Kalau laut tu tidak masin, maka akan busuk seluruh dunia ni ya. Sebab tu laut tu masin. Masin artinya bila ada saja dia boleh dilute balik dia cairkan balik dia boleh bau-bau yang busuk, kotoran-kotoran tu dengan garam yang banyak tu dia boleh atasi. Jadi rupanya laut ini di samping indahnya dia menjadi sebagai tong sampah kepada dunia yang itu Allah ciptakan begitu juga. Cuba kita fikirkan laut, kita tengok dan laut ada ikan, kita katakan kenapa ikan tu isinya tawar kan, walaupun laut tu masin tetapi bila laut ikan tu yang sama naik ke darat, kemudian kita siang dia bubuh setitis garam, dah jadi masin. Sedangkan berjuta-juta tan garam dia tak masin, tapi bila naik ke darat sikit je dah jadi masin. Apa bezanya? Rupanya ikan di laut hidup, ikan di darat dah mati. Begitu juga manusia, kalau hatinya hidup, dia boleh mencorakkan suasana dan tidak dicorakkan oleh suasana. Tetapi bila hati tu mati, macam ikan yang mati, sikit saja dia boleh dicorakkan dalam suasana. Jadi duduklah di tepi laut supaya kita lihat bagaimana pasang surut laut diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teratur. Kalau kita tengok dalam jadual, boleh tengok air pasang bila, air surut bila, sebab dia ada kaitan dengan peredaran bulan dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok peredaran bulan ni boleh ditentukan bila berlaku gerhana baru-baru ni, bulan dan sebagainya. Bukan tahun ini, tahun akan datang, tahun ni akan datang. Kenapa boleh diukur? Kerana dia teratur. Bila teratur mestilah ada pengaturnya. Jadi pesan saya pada Cik Surani, Puan Surani ke Cik Surani berada di tepi laut, jangan hanya melihat nikmat tetapi lihatlah juga pencipta nikmat, supaya kita bersyukur di atas penciptaan laut itu. Alhamdulillah. Di sana orang melihat laut, dekat saya di sini melihat ilmu. Alhamdulillah, satu perkara yang baru sebelum ni sibuk dengan ilmu pelayaran ni, bila cakap laut, hari ni saya dapat ilmu yang baru. Alhamdulillah, perkongsian. Dan juga timbul persoalan dari rakan pendengar kita menerusi SMS juga Ustaz, daripada Encik Muhammad Aizat tadi, seperti mana yang Ustaz nyatakan, bila bekerja itu juga dianggap sebagai ibadat umum. Dan bagaimana sebenarnya kerja harian itu dapat
dapatkan macam mana kita nak dapatkan roh ibadah di dalam bekerja. Itu satu persoalan. Yang keduanya, bagaimana sebenarnya bila bekerja ni kata ibadah, lakukan kerja tu sebagai satu tanggungjawab, tapi bagaimana pula bila kerja tu terlampau sibuk dengan kerja, membataskan pula silaturahim dengan anak-anak, keluarga dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Pertama, tentang roh ibadah ni saya akan sentuh pada minggu hadapan, insya-Allah ya. Saya berjanji. Sebab ini termasuk dalam 6 syarat bagaimana satu-satu pekerjaan, satu-satu usaha ataupun aktiviti boleh jadi ibadah. Saya sebutlah secara awalnya supaya kita boleh bayangkan gambaran introduction-nya ya. Yang pertama, niat yang betul. Right intention. Niat yang betul. Yang kedua, pekerjaan tu, aktiviti tu sah di sisi syariat. Artinya perkara tu wajib, sama ada wajib, harus ataupun sunat. Itu yang dia kata sah di sisi syariat, peraturan Allah syariat. Yang ketiga, pelaksanaannya baik. Jadi niat dan pelaksanaan, matlamat dan cara mesti baik. Okey. Yang keempat, dibuat dengan terbaik, optimum. Tak boleh cincai-cincai, tak boleh selamba, tak boleh saja-saja kan. Mesti dibuat secara optimum. Nanti kita tengok macam mana konsep itqan dalam pekerjaan. Dan yang kelima, tidak meninggalkan ibadah yang asas tadi. Ibadah yang asas, iaitu solat, yang kata rukun iman dan rukun Islam. Jangan kerja-kerja, nak menegakkan ekonomi Islam, bincang-bincang mesyuarat sampai tertinggal solat zuhur kan. Tak, dan jadi nilai ibadah kalau meninggalkan ibadah yang asas tadi. Ibadah yang asas saya katakan tadi, asas dan trust. Utama dan pertama ya. Yang keenam, natijah ataupun kesan yang baik. Ni kita tengok ya, Jadi apa yang saya nak komen bahagian yang kedua tadi ya. Orang yang bekerja sampai terlupa terlupa keluarga ya. Saya rasa ada sesuatu yang salah dalam hal ini ya. Sebab itu kadang-kadang kita lihat berlaku ketidakseimbangan antara kehendak organisasi dan juga ketenteraman family ataupun keluarga. Ada orang yang berjaya dalam organisasi tetapi kecundang dalam mengatur rumah tangga ya. Tapi saya yakin selalunya kita tengok melalui pemerhatian pengalaman kita, orang yang ceria dan mempunyai keluarga yang bahagia, selalunya dia produktif juga di tempat kerja. Kualiti kerjanya tinggi. Jadi tentu ada yang salah di mana-mana apabila kita bertanya, you bekerja untuk apa? Saya bekerja untuk keluarga. Tetapi dalam masa dia bekerja untuk keluarga, dia tertinggal untuk keluarga. Itu sayang. Saya buat satu metafora selalu apabila berdepan dengan persoalan macam ni. Saya tanyakan macam mana kalau kita berada di atas membawa kereta. Satu ketika kita bawa kereta di satu lebuh raya, kita, isteri kita dan anak-anak kita semua bergerak. Tiba-tiba satu RNR kita berhenti. Kita ada yang pergi tandas, ada yang beli makanan dan sebagainya. Kita pun isi minyak, masuk-masuk, tengok jalan terus. Rupa-rupanya bila dah kita jalan, seorang anak kita tertinggal. Seorang anak kita umur 6 tahun tertinggal. Mesti kita rasa takut bimbang sungguh kan, sebab bukan senang nak U-turn kita bergerak dengan hati yang bimbang supaya kita boleh U-turn. Macam mana kita nak ambil anak kita yang tertinggal di RNR berusia 6 tahun. Tetapi malangnya dalam kehidupan kita selalu meninggalkan anak kita apabila kita memburu kejayaan dalam profession, dalam kejayaan kita dalam bidang yang kita ceburi. Berapa ramai orang yang dia tinggalkan anak dia ya tadi. Kalau RNR tu boleh tetapi bila dah tinggal anak dalam kehidupan kita, itu yang menyebabkan anak kadang-kadang rasa tidak dihargai, rasa tidak disayangi, dan ini menyumbang kepada gejala sosial dan sebagainya. Apabila ibu bapa dan anak-anak mementingkan kerja sehingga tertinggal kepada anak. Tetapi ini tidak berlaku. Sekali lagi ini tidak berlaku kalau kita hayati kerja sebagai satu ibadah. InsyaAllah kita akan jelaskan pada minggu depan. InsyaAllah itu dia. Dan mungkin dalam baki waktu 1 minit lebih ni, Ustaz boleh diberi sedikit kesimpulan kepada tajuk kita, ibadah 24 jam ini, Ustaz. Silakan. Ya. Kita dah awalan tadi bahawa kita dah katakan bahawa kejayaan, ketenangan dan kebahagiaan kita hanya apabila kita mentaati Allah dengan mengikut jalan dan juga kaedah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruhnya yang apa yang kita laksanakan tu boleh jadi ibadah kalau kita memegang 2 prinsip ini. Pertama, niatnya kerana Allah.
Yang kedua, jalan atau kaedahnya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita beribadah 24 jam ini, bukan saja akan memberi kejayaan pada individu, bagi ketenangan bagi individu, tetapi dia akan memberi kekuatan pada ummah. Contoh kalau ibadah asas tu memang fardu ain dilaksanakan seorang-seorang. Tapi kalau ibadah umum perlu dipikul oleh ramai orang. Kita nak tegakkan ekonomi Islam, perlukan tenaga yang ramai. Kita nak nak tegakkan hiburan dalam Islam, politik dalam Islam dan selain-lainnya. Sebab ini fardu kifayah. Cuma kadang-kadang umat Islam lihat fardu kifayah tu hanya pada solat jenazah dan juga solat jemaah. Sedangkan menegakkan ekonomi Islam, menegakkan semua, itu adalah keindahan Islam kalau kita laksanakan. Jadi pesan saya buat diri saya dan juga anda semua di luar sana, marilah kita menjadi hamba Allah 24 jam. Kenapa? Kerana Allah memang menjaga kita 24 jam. Sejauh mana kita beribadah kepada Allah, itulah ketenangan dan kejayaan yang kita akan dapati. Itu saja. InsyaAllah, amin. Terima kasih pada yang bahagia